Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sairis sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila روح المصنف الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. آمين ثم أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung dan teruskan kuliah dan pengajian kita daripada kitab yang bertajuk Talbisu Iblis, iaitu tipu daya dan belitan iblis, la'natullah alaih, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala Al-Hambali, yang mana kita pada malam ini sambung dan teruskan bacaan kita daripada peringkat godaan iblis dan syaitan yang kedua. Kita sambung pada malam ini tentang peringkat godaan dan juga hasutan iblis dan syaitan, peringkat ataupun martabat yang kedua, marhalah yang kedua, pada muka surat 11, matan Arabnya muka surat 10, Al-Marhalatu Thaniyah. Matan bahasa Melayunya, terjemahannya muka surat 11. Ya, baik. Kita tengok kata musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Al-marhalatu thaniyah marhalatul bid'ah wa yaqumu fi hadhihi al-marhalati bija'li al-insani yabtadi'u al-bid'ata wa yutabbiquha fa in lam yastati' bada'a fil marhalati thalithah. Yang kedua, kata musannif rahimahullahu ta'ala, peringkat yang pertama, iblis dan syaitan ni dia akan cuba, dahulu kita sebut tentang, iaitu dia cuba nak mengkafirkan manusia, mensyirikkan manusia. Ini benda biasa berlaku.
Dia akan cuba hasut kita sampai kita keluar daripada Islam. Macam dalam satu hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata, la yazalu syaitanu yaji'u ila ahadikum. Sentiasa syaitan ini akan datang dan akan seru kamu dan hasut kamu setiap masa dan waktu, setiap ketika dan saat. Dia akan datang pada kita. Apa dia buat? Lalu dia akan cuba perangkap kita dan juga pancing kita dengan soalan. Dia akan soal dan pancing kita dengan soalan. Soalan ni berlega dalam otak kita, tapi sebenarnya soalan tu timbul daripada bisikan syaitan iblis ni. Dia akan tanya, man khalaqas sama. Cuba hang fikir, siapa yang ciptakan langit? Kita kata Allah. Wa man khalaqal arda. Siapa ciptakan bumi ni? Kita pun jawab dalam hati kita, Allah. Kemudian last sekali ujungnya dia akan perangkap dengan soalan. Dia akan tanya, man khalaqallah. Cuba hang tanya pula, siapa yang ciptakan Allah? Kalau dah langit Allah cipta, kalau bumi Allah cipta, aku nak tanya kamu, siapa pula yang ciptakan Allah? Tengok tuan-tuan, dia akan perangkap sampai kepada soalan yang boleh merosakkan akidah tu. Sampai kita duduk fikir macam mana Allah Ta'ala ni dijadikan. Sedangkan kita duduk pegang lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada siapa yang ciptakan dia. Allah Ta'ala tu Maha Esa, azali, kejadiannya, wajibul wujud, kewujudannya. Tidak ada siapa yang menciptakan dia daripada dulu azali sampai bila-bila baqa. Ini akidah yang kita duk pegang kan. Tetapi kalau kita tak belajar akidah ni, kita akan sentiasa duduk dalam keadaan duk fikir soalan tadi. Siapa sebenarnya Allah Ta'ala? Macam mana Allah ni diciptakan? Inilah soalan-soalan yang merosakkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya teringat seorang ulama yang ulama ni dia nama sama ataupun hampir-hampir dengan nama pengarang kitab ni. Tapi pengarang kitab ni namanya Ibnul Jauzi. Tapi ulama ni nama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sekalipun dia ni antara ulama yang menjadi rujukan kontroversi lah, anak murid Ibn Taymiyah dan sebagainya, tapi ada ilmu-ilmu yang kita boleh ambil daripada beliau. Dia ada karang sebuah kitab. Kitab ni tajuk dia Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab ni hampir 6 jilid. 6 jilid kitab ni. Dia cerita tentang petunjuk dan hidayah yang kita boleh ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dia sangat alim, masya-Allah. Kitab-kitab dia, kandungan kitab Zadul Ma'ad ni sangat-sangat bernilai. Saya suka baca. Antara bahagian yang saya suka baca adalah bahagian Tibbun Nabawi, iaitu perubatan Nabawi. Dia cerita semua detail pasal makanan, minuman, doa, zikir nak hilang, nak berhentikan darah, zikir nak hilang sakit kepala, zikir macam-macam lah, zikir sakit perut, semua dah. Dalam kitab ni ada satu bahagian yang Nabi SAW ajar. Tapi dalam kitab tersebut, jilid yang ketiga, dia kata apa? Tentang tajuk jihad. Jilid yang ketiga ni tentang jihad. Salah satu jihad kita di atas muka bumi ni, dia kata jihadu syaitan. Jihadu syaitan. Jihadu syaitan ni apa? Berjihad melawan syaitan. Jihad lawan syaitan. Macam ni lah jihad lawan syaitan ni. Contohnya peringkat kedua ni, dia kata apa? Kita baca kitab kita dulu. Peringkat bid'ah, kejap lagi saya akan cerita, iaitu ciptaan baru ibadah. Dia terjemah kat situ. Iblis berusaha pada tahap ini untuk menjadikan manusia lebih suka mencipta bid'ah dan beramal dengannya. Jikalau gagal, iblis akan beralih ke tahap ketiga. Ni yang kedua tadi kita baca. Jadi iblis ni dia akan mula syirikkan kita. Tak boleh, dia akan suruh kita buat benda bid'ah. Baik, dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebut, dia kata jihad melawan syaitan ini contohnya dia ada dua martabat. Dua martabat. Ni kunci dia nak lawan. Kunci ni dua saja. Kunci ni dua saja. Martabatani, dia kata. Ada dua martabat. Syaitan nak lawan kita ni dengan berapa semua? Dengan 6 peringkat martabat. Ni semua sekali 6. Tapi kita lawan dia dengan 2 je.
Dia serang kita dengan 6, kita serang dia dengan 2. Mana kata Ibn Qayyim Jauziyah, dia kata apa? Ahad ihdahuma, salah satunya adalah 2 benda yang syaitan dia akan buat kat kita. Siapa-siapa pun hidup kat bumi ni, dia akan kena 2 benda. Jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abdi min asy-syubhati wasyukuk al-qadihati fil iman. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, peringkat pertama yang kita nak lawan dia adalah jihad dalam menolak segala perkara yang dicampakkan, yang cuba dibisikkan, yang cuba dimasukkan dalam hati manusia ni daripada sekalian jenis syubhat. Syubhat ni apa? Benda-benda yang meragukan kita. Betul ke Allah Ta'ala ni ada? Dia akan main benda tu. Faham tak ni? Allah Ta'ala ni kalau datang mana? Dia akan main syubhat itu. Lalu wasyukuk al-qadihati fil iman, dan juga rasa syak, rasa ragu-ragu yang boleh merosakkan dan mencenderakan iman kita. Dia akan main. Macam saya bagi contoh tadi lah, yang Nabi habaq tadi, tu contoh dia. Dia akan main sampai kita rosak iman, sampai batal iman kita, boleh keluar daripada Islam. Dia akan cuba buat sampai ke tahap begitu. Dia akan sentiasa buat sampai ke tahap begitu. Saya pernah sebut pada bulan lepas, sampai ke tahap saat mati itulah yang terakhir, dia akan sesatkan kita. Dia akan buat macam-macam cara. Macam mana dia nak matikan kita dalam keadaan bukan dalam keadaan iman. Dia paling jealous kalau kita beriman pada Allah. Dia tak suka kita beriman pada Allah. Dia tak suka, paling benci. Baik. Yang keduanya, dia akan buat jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradati wasyahawat. Ni yang kedua ni kita baca ni. Yang kedua kita baca ni, iaitu nombor 2, dia akan sentiasa jihad. Yang kedua, jihad nak lawan segala yang dicampakkan dalam hati kita daripada keinginan-keinginan yang tak elok. Keinginan yang tak elok. Ada kemahuan yang tak elok. Yang kedua, syahwat, nak buat maksiat. Ni nombor 2. Dia tak boleh sesatkan kita, akidah kita, tapi dia tak akan berhenti di situ. Dia tak akan berhenti kat situ. Dia ni jenis tak putus asa, tuan-tuan. Jin syaitan ni antara yang jenis tak putus asa. Tak putus asanya dia akan sentiasa main, dia akan datang berulang kali sampai dia berjaya. Dia tak boleh buat cara pertama, dia akan cara kedua. Tak boleh cara kedua, dia akan buat cara ketiga. Plan dia pun ada plan A, B, C, D, E, F, G sampailah akhir. Selagi mana dia tak berjaya, selagi tu dia akan buat. Kebiasaannya bila dalam ruqyah syar'iyah, iaitu perubatan ruqyah ni, kita berinteraksi muamalah dengan jin syaitan ni, dia akan kata apa? Dia kata, kalau hang halau aku, dia kata, kalau hang halau aku, hang keluarkan aku keluar pada tubuh badan dia, nanti tuan aku akan hantar lain pula datang kat dia. Nampak tak? Itu alasan dia. Nampak tak? Tak payah hang halau aku, selagi datang balik. Kita tak peduli. Yang datang balik itu cerita lain. Yang sekarang ni aku nak hang keluar, itu je. Itu yang aku nak, sekarang hang keluar, itu je. Nak datang balik itu cerita lain. Cerita lain. Tapi saya nak sebut ni apa? Kalau kita tanya dia, ada lagi tak yang lain? Ada lagi standby nak masuk. Dia keluar, orang lain masuk. Dia keluar, orang lain masuk. Maksudnya jin iblis ni tak habis-habis. Banyak, dan dia takkan berhenti daripada nak ganggu kita. Hidup kita macam tu. Tu bila ada orang kata, saya ni ustaz dah pergi berubat, kena lagi, berubat, kena lagi. Itulah namanya jin. Itulah perangai dia. Kita ni pula jenis lalai, dia pula jenis rajin. Kita pula jenis malas. Malas apa? Malas berzikir, malas sembahyang, malas beramal. Hak tu malas. Dia pula jenis rajin. Orang malas tu, itulah ubat dia. Faham tak ni? Tuan-tuan, dalam kita merubat, ustaz yang merubat ni 30% je. 30% je boleh tolong. 70% tu daripada tuan-tuan sendiri. Tu je. Sepanjang duk berubat ni, memang tak boleh buat apa. Atas diri kita sebenarnya. Bukan atas ustaz tu. 70% daripada tuan-tuan, 30% pada ustaz je. Kita boleh tolong 30%. Maksudnya boleh tolong dia keluar. Selagi dia akan datang, tak boleh nak jamin dia tak boleh tak main lagi. Dia akan main lagi. Dia akan berulang datang. Dia akan berterusan datang. Ada satu cerita
dalam kitab ni pada hari bila tak ingat lah, dalam tak sampai seminggu kot rasanya, tak sampai seminggu lagi lah, tak sampai seminggu lagi ada orang post kitab. Saya tak tahu siapa yang hantar, siapa law ni saya tak tahu. Orang, saya cari kitab ni dah lama, saya post dekat story WhatsApp je. Saya kata siapa-siapa yang tahu kitab ni habaq lah, saya nak beli. Tapi tak ada siapa pun WhatsApp. Ialah kitab Arab. Kitab ni nama Al-Qirtas, syarah kepada Ratib Al-Atas. Ni panjang cerita dia. Ratib Al-Atas tu apa? Ratib Al-Atas tu adalah zikir ratib yang dikarang, susunan zikir oleh Sayyidina Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, seorang ulama besar. Pada tahun 900 Hijrah disusun satu jenis ratib, nama ratib Al-Atas. Dalam kitab ni namanya Al-Qirtas, syarah dia yang disyarahkan ratib ni, kelebihan-kelebihan zikir yang dalam ratib ni disyarahkan oleh seorang ulama namanya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas. Kitab ni ada 2 jilid, tebal. Dua-dua jilid ni tebal. Harga dia pun, kalau saya tengok dekat, ada orang hantar kat mana, dekat mana, dekat Shopee ada RM120. Baik, tapi ada tak siapalah yang pemurahnya, saya pun tak tahu siapa dia, hantar post ke rumah. Ada, saya pun tak beli kitab tu, tiba-tiba ada orang post. Terima kasih banyaklah pada orang yang bagi ni. Jadi dalam kitab ni ada satu cerita pada jilid yang pertama. Kisah ni saya tak pernah dengar lagi, tapi saya ceritakan pada tuan-tuan. Nak kata liciknya iblis ni kan. Dia kata ada seorang ulama ataupun salah seorang perawi namanya Wahab Al-Wirdi. Dia kata balaghana, sampai satu riwayat cerita kepada kami, anna iblis, satu hari iblis ni tamathala li Yahya bin Zakaria alaihi salam. Satu hari dia berubah dalam rupa bentuk manusia, iblis ni. Lalu dia bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya alaihi salam lah. Iaitu Nabi Yahya ni siapa dia? Nabi Yahya sepupu kepada Sayyidina Nabi Isa alaihi salam. Sepupu Nabi Isa, Nabi Yahya ni sepupu, cousin. Sebab mak mereka adalah adik-beradik. Maryam dengan mak kepada Nabi Yahya iaitu adik-beradik, dua beradik. Satu hari ada satu iblis datang pada Nabi Yahya. Dia berupa, lalu dia kata kat Nabi Yahya, ansahuk, dia kata boleh tak aku nak nasihatkan kamu wahai Yahya. Dia kata, iblis tu kata, nak tak aku nak nasihatkan kamu dengan beberapa nasihat. Nabi Yahya kata apa? La urid. Kita tak boleh. Kita tak boleh layan setan jin, tak boleh. Nabi Yahya kata apa? Tak, aku tak mau. Buat apa aku nak dengar nasihat hang? Kan aku tak mau dengar nasihat hang, tak payah nak nasihatkan aku. Iblis ni kita tak boleh dengar cakap dia. Dia betul pun salah, dia salah pun lagi salah. Faham tak ni? Dia betul pun pembohong, pembohong pun bohong juga. Faham tak? Tu iblis. Dan dia tak boleh layan sangat. Sebab iblis ni dia macam kita layan orang fasik. Orang fasik kan, lala, cakap kosong, lara, tu perangai dia. Kita bersembang dengan dia, dia akan main-main. Dia bukan cakap betul. Betul. Dia tak pernah cakap betul. Ada hak betul pun tak boleh nak percaya, hak tak betul lagi tak boleh nak percaya. Kan? Tak apalah. Tapi Nabi Yahya AS kata apa? Walakin, kamu cakap betul-betul kat aku. Ni cakap serius ni, jangan tipu. Akhbirni an bani Adam. Cerita kat aku, anak-anak Adam ni macam mana? Anak-anak Adam ni macam mana? Macam mana kamu buat sesatkan anak Adam? Kata iblis tu, dia kata, hum indana thalathatu asnaf. Anak Adam ni, manusia ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Nombor 1, dia kata, fahuwa asyaddul asnafi alaina. Hak ni, golongan ni paling payah kami nak kawal dia. Maksudnya kami ni licik, dia licik lagi. Hak ni paling payah. Macam mana? Nuqbilu alaih. Kami ni pergi dia, jumpa dia, hari-hari pergi kacau dia. Hatta nuftinuhu wa natamakkanu minhu, sampai kami boleh fitnah dia, ganggu dia, kacau dia, dan boleh kawal diri dia. Tapi thumma yafza'u ila istighfari wa taubah. Ni nombor 2 benda.
Tapi dia ni setiap kali kami pergi jumpa dia, kacau dia, Iblis kata, dia ni setiap kali itulah dia akan istighfar dan taubat dengan Allah. Setiap kali kami kacau, dia istighfar, dia taubat. Fayufsidu alaina kulla syai'in. Habis semua plan kami hancur, lebuh habis. Lingkup kami punya plan. Nampak tak? Dia istighfar, dia taubat, lingkup kami punya plan. Habis cerita. Nah, tuan-tuan, kita inkibabi ala syahwat, kata ulama. Kalau kita selalu duduk terlibat dengan nafsu, syahwat, maksiat, tak ada jalan lain, kembali pada istighfar, kembali kepada taubat dengan Allah. Tu je, taubat dengan Allah Ta'ala. Tu saya nak bagi ni, cara ni, tu kata 70% daripada tuan-tuan, bukan daripada saya, 30. Kadang kita suka nak pergi berubat sana berubat, tak ada guna pun. Banyak-banyak berubat, sama je. Sebab kita ni manusia, sama je. Faham tak? Selebihnya atas kita 70%. Kemudian tak cukup dekat tu, thumma na'udu alaihi fay'ud. Kemudian bila dia taubat, dia istighfar, dia semayang, dia berzikir, kami pun lari. Lari ya, tak boleh kacau. Habis ya, hancur kami, lingkup. Plan kami habis. Tapi lepas tu dia berhenti berzikir, berhenti istighfar, fay'udu, kami main lagi. Mai balik, time lala leka dia mai balik. Bila mai balik, fala nahnu nayasu minhu. Tengok dia kata apa? Iblis kata kat Nabi Yahya, kami datang balik sebab apa? Kami tak akan putus asa daripada nak kacau dia. Iblis ni gini tak putus asa, dia habaq, kami tak putus asa. Selagi mana kami tak dapat, selagi tu kami kacau dia. Ingat sekali tu, bila kami lari terus, kami akan datang balik. Kami tidak akan la nayas, tidak akan sama sekali putus asa. Tuan-tuan muslimin muslimat, ni saya bocor rahsia ni. Wala nahnu nudriku minhu hajatana, tapi setiap kali kami mai kat dia, kami tak dapat apa-apa hajat untuk sesatkan dia. Tak tercapai hajat kami nak sesatkan dia, tak capai juga. Sebab apa? Setiap kali kami mai dia semayang, setiap kali kami mai dia berzikir, setiap kali kami mai dia berdoa, setiap kali kami mai dia baca ayat kursi. Macam mana nak kacau? Setiap kali mai lah kita akan nampak dia, sikap dia macam tu. Maka dia kata apa? Fa nahnu fi ana'in. Kami ni orang jenis macam ni paling payah ni. Nahnu fi ana'in. Ana'in maksudnya apa? Kami sangat-sangat penat kalau jumpa orang macam ni. Memang penat sungguh. Bukan penat je, anak tu maksudnya apa? Tersiksa. Kalau tuan-tuan berzikir, berdoa, tuan-tuan amalkan amalan harian, selagi mana tuan-tuan doa amal tu, kalau dia dapat masuk pun, masuk dia dalam badan, dia akan panas, dia akan keluar, dia tak boleh duduk lama. Dia jenis syaitan, jin iblis macam tu. Dia akan penat, dia akan penat dengan sendiri. Ada jin yang kita, kalau kita minta dia baca ayat Quran kat dia, dia tak sakit. Yang paling sakit kalau tuan-tuan sendiri yang sakit baca kat dia, lagi dia sakit. Faham tak? Dua kaedah. Satu kaedah, orang tu rawat sendiri, dia rawat diri dia sendiri, itulah paling mujarab sekali. Paling mujarab, orang tu sendiri rawat diri dia sendiri. Dia sendiri lawan jin dalam badan dia. Dia akan keluar gitu saja. Sebab dia akan panas dan tak boleh duduk lama dalam badan tuan-tuan. Nombor dua, mungkin ada di kalangan asatizah, guru-guru, ulama-ulama, wali Allah, ustaz-ustaz yang pakar dalam bab ruqyah, dia boleh tarik benda tu keluar daripada tubuh badan dan buat dia sakit dalam tubuh badan. Boleh dengan beberapa kaedah cara yang kita panggil ruqyah syar'iyah tadi. Tetapi ikut apa yang disebut oleh para ulama, pengalaman yang paling mujarab sekali orang tu sendiri. Orang tu sendiri itu paling mujarab. Ini saya sebut ni bukan apa, ini dalam kisah Nabi Yahya. Hal nombor dua pula, golongan kedua pula kata iblis, fahum fi aidina bimanzilatil qurrah. Dia kata apa? Yang nombor dua ni, orang jenis ni, manusia ni, anak Adam ni, dia dengan kami ni macam bola. Tahu bola? Macam bola yang bulat tu. Fi aidi sibyanikum. Bola ni yang duk main dia dengan budak-budak. Budak-budak duk main bola kan. Sepak baling, faham tak ni? Natalaqafuhum kaifa syi'na wa qad kafauna anfusahum. Dia kata apa? Orang macam ni kami main je dia. Yang ni pula dia layan pula iblis tu. Iblis tu jadi apa? Jadi hamba dia.
Kalau tuan-tuan tak berzikir, tak berdoa, tak jaga semayang, memang tuan-tuan akan bermain-main dengan iblis tu. Dia akan kacau kita kawan. Natalaqaf ni dikacau kita macam main bola. Sepak sana, pergi sana, sepak sini, pergi sini. Tak boleh kawal. Yang kawal kita syaitan. Kita duk buat dosa, maksiat, merata-rata, hatulah dia. Kita ni macam bola je bagi iblis ni. Tuan-tuan jangan biar diri tuan-tuan ni jadi macam bola. Jadi macam bola habis lingkup balik awal. Nampak ni? Kena sepak baling. Jadi mangsa ya. Jadi mangsa dia. Okeylah. Yang golongan ketiga pula, ada lagi ketiga? Ada. Maka kata iblis, fahum mithlu. Nombor 3 ni hak paling level paling tinggi sekali. Yang paling selamat paling tinggi, iaitu kata iblis, golongan ketiga ni macam kamu wahai Yahya. Macam kamu. Apa dia? Ma'sumun la naqdiru minhum ala syai'in. Ada galangan manusia ni ma'sumun. Ma'sumun ni apa? Memang sedia ada jaga dah. Memang sedia ada. Sedia kena jaga dah. Ma'sumun, terjaga terus. Kalau yang nombor 1 tadi, dia mai kacau lari, mai kacau lari, okeylah. Kalau yang tu pun jadilah. Tapi hak ni level lain. Ni level ma'sumun, tak boleh dekat langsung. Dekat nak kacau tak boleh. Mai dekat mai dekat dia lari, mai dekat dia lari. Macam tu, ma'sumun. Nampak tak? Kami tak boleh kacau dia walaupun 1 detik dan 1 saat. Tak boleh. Macam siapa? Contoh macam siapa? Pernah dengar? Macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar macam mana? Nabi kata apa? Wa ma salaka inna syaitana. Nabi kata apa? Wahai Umar, inna syaitana, sesungguhnya syaitan. Ini Nabi abang ni. La yafirru min dhilli Umar. Syaitan ni dia hari-hari dia akan lari daripada bayangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni punya bayang dia pun syaitan lari. Jangan kata nak pergi dekat, nak kacau, bayang dia pun syaitan lari. La yafirru min dhilli Umar. Tengah hari tu, tengah panas terik tu, nak ada bayang itu kalau syaitan nampak pun dia akan lari. Belum tengok orang lagi, baru nampak bayang. Nampak tak? Ada satu riwayat dalam satu kitab, saya teringat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, insya-Allah. Imam Ahmad, Sayyidina Umar tadi tak habis lagi ayat tadi. Syaitan lari daripada bayangan Sayyidina Umar. Wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar ni kalau dia lalu satu jalan, syaitan dia akan lalu jalan lain. Dia takkan lalu jalan yang sama yang Sayyidina Umar lalu. Jalan tu pun dia akan takkan lalu. Sayyidina Umar lalu jalan, tak boleh, jalan ni tak boleh. Hampa jangan lalu jalan ni, Umar lalu tadi. Itu baru Sayyidina Umar lalu. Itu yang saya nak sebut ni, cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Ni contoh kedua. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari ada 2 riwayat, saya tak ingat sama ada Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Malik bin Anas, antara 2 lah. Tapi Imam mazhab lah, Imam mazhab yang 4 tu salah seorang. Ada riwayat daripada Imam Malik. Di Madinah ataupun di Iraq ada seorang budak ni kena rasuk hantu, kena kacau dengan hantu. Tak apalah, ni saya nak sebut yang nombor 3 ni, ma'sumun ni. Kena kacau, kena rasuk, main histeria macam-macam lah. Dia ni datang jumpa Imam Ahmad. Dia kata, wahai Imam Ahmad, dia kata ada seorang budak perempuan ni kena ganggu, tolonglah pergi baca ke, tengok ke, ruqyah ke, bacalah apa-apa pun. Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku ni sibuk tengah mengajar ni, mana dan saya, mana dan macam saya sendiri pun tak berubah orang. Saya tak dan nak tolong, nak ligan, tak dan. Masa tak ada, memang masa tak ada. Ni lepas ni nak balik pulau pula, mana ada masa, tak ada. Apatah lagi kalau ada orang kata, ustaz tak nak buka apa pusat rawatan ruqyah, tak mau. Hak tu lagi tak ada masa langsung, tak ada live, tak ada kehidupan kita ni selamat daripada syaitan, tiba-tiba nak pergi cari dia pula, tak ada pasal. Nampak lah ni, kita dah selamat, dah lega dah, tak ada apa, tiba-tiba nak berurusan dengan dia. Macam saya habang tadi lah, syaitan ni, iblis ni dia macam budak-budak. Kita sembang dengan dia tak menambahkan apa, tak membina intelektual kita. Faham ni? Baik saya baca kitab, baik saya munajaah, baik saya mengajar, tambah ilmu sikit.
Cakap dengan setan ni bukan cerdik mana pun. Tak cerdik mana. Dia kadang-kadang lagi dia main ketawa, lagi dia main gelak, lagi dia main cakap merapu dia, kau suka dia. Jadi tak apalah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sibuk mengajar ni, aku tak boleh nak pergilah. Dia kata tolonglah, dia kata kawan tu sakit tu, kena kacau tu, kami tak tahu nak buat apa. Semua jenis tak tahu nak buat apa. Ayat kursi pun tak apa. Nampak tak? Macam tuan-tuan lah. Lepas tu dia duk fikir macam mana nak tolong. Dia kata macam ni, kat luar tu ada selipar aku, selipar kasut capal dia. Ambil selipar tu, satu je bawa, jangan bawa dua-dua, bawa satu je, dia kata. Nampak ni, satu aku nak pakai, saya lagi hantar balik. Kenapa bawa selipar pula? Bawa selipar tu pergi sana. Kenapa? Bawa je lah. Kawan tu pun bawa. Kamu angkat selipar ni, tunjuk kat muka dia. Kamu cakap kat dia, ni selipar Imam Ahmad bin Hanbal. Pergilah budak tu bawa, dalam riwayat tu, bawa selipar tu, tunjuk kat muka yang kena sihir tu. Dia kata, ni selipar Imam Ahmad bin Hanbal. Habis lari keluar jin. Nampak selipar baru, belum nampak orang lagi. Nampak tak ni? Jin sembuh, dia sihat walafiat. Pakai selipar Imam Ahmad bin Hanbal saja. Baru selipar, belum orang lagi. Macam sahabat tadi lah, ada jin sendiri sebut, ada di kalangan manusia yang dipanggil ma'sumun minal fitani syaitan. Dia selamat daripada fitnah syaitan. Diri dia tu pun dah tak, orang dah jin syaitan takut dah. Dia tak boleh main dekat. Kasut dia ke, bayang dia ke, semua orang takut. Dengar nama dia pun kadang orang takut dah. Nampak ni? Tu benda biasa. Zaman sekarang ada ke orang macam tu? Tak tahu, saya pun tak tahu ada tak. Rasa tak ada kot tu. Saya pun syaitan suka juga. Tak ada yang takut kat saya, tak ada. Sama ya. Jangan tu tapi ambil kasut saya pula kat luar tu. Saya sebut saya siap tu. Saya lagi ada pula, malam ni aku nak curi kasut ustaz kata. Nampak tak? Dia dah pelik nak curi. Kasut saya tak ada apa-apa. Tu baru beli tu. Saya tak takut tu, baru beli kat kedai. Dah beli kat Long Wan. Nampak tak? Kalau beli kat Mekah tak apa agak, aku ada berkat. Ni beli kat Long Wan ya. Jangan tu ambil kasut saya. Jadi kasut tu kasut Imam Ahmad bin Hanbal. Gurau ya. Dia nak kata cerita daripada syaitan ni tadi. Jadi dia punya peringkat godaan dia tu dua tadi ya. Dia tak akan berhenti. Sama ada yang pertama rosakkan iman kita, yang kedua dia akan bagi kita rasa syak ataupun kehendak syahwat dan iradah macam-macam. Maka jalan yang tadi saya ada lupa nak sebut, dua benda cara nak lawan dia. Daripada 6 cara yang dia buat kat kita, 2 yang kita lawan. Pertama, kalau yang pertama tu iaitu syubhat, akidah, syukuk, keraguan tu, cara nak lawan dia adalah kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-yaqin. Dengan yakin. Dengan apa? Dengan yakin. Boleh nak? Yang kedua, yang syahwat, nafsu, kehendak nak buat maksiat, syaitan duk bisik dalam telinga kita tu, bid'ah ni termasuklah. Nak lawan dia dengan sabar. Dengan sabar. 2. Kalau akidah, lawan dengan yakin. Maksud dia apa? Macam Nabi habaq, bila main syaitan bisik kat kita, last sekali dia akan tanya, siapa ciptakan Allah? Apa Nabi jawab? Ada 2. Nabi kata, falyasta'iz billah, qul amantu billah, falyasta'iz billah. Nampak tak? Pertama, bila main bisikan macam tu, terus cakap, aku beriman dengan Allah Ta'ala, dan aku takkan ragu-ragu kewujudannya. Aku takkan tanya siapa ciptakan dia. Faham tak ni? Lawan balik. Lawan tu dengan main balik, dengan main ucapan tu, amantu billah, aku beriman ke Allah Ta'ala. Hang jangan duk bisik benda tak elok kat telinga aku. Tu lawan dia balik. Dia syaitan iblis ni kena lawan dia. Lawan dia letih ya. Kita lawan dia dengan yakin. Itu. Kalau bab akidah dia bisik, lawan dengan yakin. Kalau bab syahwat, maksiat, dosa, bid'ah, lawan dengan apa? Sabar. Tu 2. Itu kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Pasal apa? Sebab daripada ayat Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24, iaitu waja'alna minhum. Kita baca hari Jumaat ni. Dalam hari Jumaat kita duk baca tak Jumaat surah As-Sajdah ni depan tuan-tuan ni. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru.
wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ni ada dua. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di kalangan mereka itu a'immah, imam-imam, ketua-ketua, yahduna bi amrina, yang mendapat petunjuk daripada perintah kami, petunjuk kami, lamma sabaru, di saat mereka sabar terhadap apa yang mereka dapat ujian. Faham ni? Tips yang pertama, kalau mai ujian nafsu syahwat yang syaitan duk suruh buat ni, maka jawapannya adalah sabar. Tu jawapannya, sabar. Faham ni? Tuan-tuan, mai musibah, bala apa, sabar. Sabar dalam melawan dia. Wa kanu bi ayatina, dan mereka ni yang pemimpin-pemimpin yang hebat ni, yang dapat petunjuk daripada Allah, wa kanu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yuqinun, mereka yakin dengan Allah. Ada dua kan, yuqinun, sabaru, yuqinun, dua. Alam dalam ayat ni Allah habaq dah, kunci dia dua. Bukan Ibn Qayyim yang habaq, Allah yang habaq. Fahamlah ni? Inilah cara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Okey, baik. Tapi saya nak sebut kat sini, pengarang kitab ni dia sebut pasal bid'ah. Pasal bid'ah. Bid'ah ni nak kena bagi ulasan sikit. Dia kata kat sini, tahap yang kedua, peringkat bid'ah. Apa tu bid'ah sebenarnya? Ni kena penting, kena syarah. Sebab tuan-tuan lagi jadi macam suka bid'ah ke orang. Kerja bid'ah je, semua benda bid'ah. Baik. Apa sebenarnya bid'ah di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah jumhur? Ni sisi jumhur ya. Kita ni mazhab Syafi'i. Saya ambil ni daripada kitab Al-Bid'atul Idhafiyah, karangan seorang ulama namanya Dr. Saif bin Ali Al-Asri. Satu kitab yang menjadi silibus, bukan silibus lah, silap. Dia bukan silibus, tapi dia adalah tesis master dia dalam pengajian master. Dalam ni dibawa mai beberapa pendapat ulama tentang takrif bid'ah. Tuan-tuan jangan sewenang-wenang dengar kata bid'ah ni semua sesat, habis lingkup. Ni adalah kefahaman yang betul. Baik, kita ambil dulu, kita ikut zaman dan masa, nak tengok bid'ah ni sebenarnya apa. Imam Syafi'i ada cerita pasal bid'ah ni di dalam kitab dia, dalam satu riwayat oleh Abu Nu'aim. Dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i pun ada. Manaqib Imam Syafi'i ni dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi bawa kalam Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalam Imam Syafi'i. Okay? Dia kata apa? Imam Syafi'i sebut al-bid'atu bid'atan. Ni jangan duk kata kita ni mengaruk sesat tak. Kita ni semua mazhab Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Itulah. Bid'ah itu ada dua. Mahmudatun wa mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan dikeji. Tu. Maksud bukan semua dikeji. Mazmumatun wa mahmudah. Ada bid'ah yang mahmudah, terpuji, ada bid'ah yang mazmumah. Tengok Imam Syafi'i kata apa? Faman wafaqa sunnah, mana-mana perbuatan bid'ah yang dulu tak pernah ada pada zaman hari ni, yang Nabi dulu tak pernah buat, hari ni ada, tetapi dia ni muwafaqah. Muwafaqah ni apa? Sesuai, padan, tidak berlanggar dengan sunnah Nabi, kaedah syarak, usul, tidak ada. Apa yang salahnya? Maka fahuwa mahmudun, maka dia terpuji. Kalau dah elok, dia terpuji lah. Wa man khalafaha fahuwa mazmum. Tapi kalau dah bercanggah dengan sunnah, dengan usul, dengan kaedah, ada tegahan syarak tak bagi buat, maka tu namanya bid'ah. Itulah namanya mazmum, dicela. Contohnya solat Isyak 4 rakaat jadi 5 rakaat. Tak berlanggar dengan sunnah. Tak pernah dibuat orang solat Isyak 4 rakaat 5 rakaat. Tak pernah. Nampak tak? Diubah benda yang dah tetap dalam syarak. Tak boleh. Tu namanya bid'ah. Tapi kalau benda tu berada di bawah usul, kaedah umum, silakan. Walaupun tidak ada dalil yang nas. Apatah lagi kalau ada nas. Walaupun nas tu nas yang dhaif. Macam ni. Ada, saya bagi contoh senang. Bagi contoh lagi senang faham. Kalau Imam Syafi'i ni mesti ada contoh. Tu ulama Imam Syafi'i bagi kaedah, ulama Syafi'i bagi contoh.
Saya bagi satu contoh. Contoh ni yang ada seorang lah di Facebook, mana? Ada Facebook lah. Di Facebook dia komplain. Dia kata dia komplain tentang zikir-zikir yang diamalkan oleh orang-orang, zikir-zikir yang diamalkan oleh orang-orang ni lepas daripada semayang. Okey, faham ni? Jadi dia sebut ada zikir-zikir yang diamalkan oleh orang lepas daripada semayang yang tidak ada daripada nas Nabi. Maksudnya direka-reka lah. Bahasa mudahnya apa? Dia reka-reka. Contoh. Apa dia contohnya? Contohnya pasal baca Fatihah. Dia kata zikir lepas semayang yang ada nas lah, dia kata adalah pertama istighfar 3 kali. Betul istighfar 3 kali. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul tak tu? Betul. Tu betul. Memang ada hadisnya, dalilnya. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ada tak? Betul, ada. Misal contoh, Allahumma ajirni minan nar, ada 7 kali. Kemudian dia sebut juga satu-satulah yang dia sebut tu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam. Kan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dia baca lafaz tu, dia kata lafaz ni yang paling tepat dalam hadis Nabi. Betul. Yang kita duk baca lepas sembahyang tu, itu lafaz tu ada tambahan. Tapi pada saya tambahan tu tak ada masalah. Tak nak tambah tak ada masalah. Tambahan dia tambahan yang tidak merosakkan makna pun. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Nampak tak? Tu tambah lah tu. Asalnya apa? Asalnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Itu ya asalnya. Kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian tambah pula wa ilaika ya'udus salam. Itu tak ada dalam riwayat. Betul. Tapi pada saya kalau tambah tak ada masalah. Wa ilaika ya'udus salam tu tambah tu. Fahayyina rabbana bisalam. Tu tambah tu. Wa adkhilnal jannata daras salam. Itu tambahan. Tak ada dalam hadis, tidak ada. Baik. Tak apalah, tu tambahan yang baik. Sebab makna dia pun baik. Kemudian dia sebut pula lepas tu, iaitu dia kata Fatihah. Dia kata dalam zikir lepas sembahyang tak ada Fatihah. Dia kata saya duk tengok ramai orang habis-habis sembahyang, lepas habis Fatihah, lepas habis sembahyang Fatihah, auzubillah, duk baca Fatihah. Sudah bangun Fatihah. Dia kata apa orang Melayu ni sikit-sikit Fatihah. Orang buat jenis macam ni lah, suka hidup bid'ah ke orang. Bila kita dengar orang meninggal dunia, dia kata apalah duk baca Fatihah. Sebenarnya daripada hadis Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tuan-tuan, hak tu orang tak biasa baca. Tok guru kita dulu suruh baca Fatihah bila saat dengar orang mati. Tujuannya apa? Tujuannya pasal apa tujuannya? Tujuannya adalah kerana orang pada zaman tu sampai lah ni bukan dia hafal doa, dia hafal Fatihah ya. Faham tak ni? Orang kita Melayu ni kalau suruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambah pula lagi Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Siapa yang hafal? Oh tak hafal. Maka tok guru dulu nak bagi kita ni ada juga zikir yang mana bila saat orang mati kita pada baca paling tidak apa dah? Fatihah. Faham tak ni? Kalau dah kamu tahu zikir lain selain pada Fatihah yang Nabi suruh buat, bacalah yang tu. Silakanlah baca, tak ada masalah. Orang nak baca Fatihah, bacalah Fatihah. Dia hafal yang tu je. Nampak tak ni? Tuan-tuan, masyarakat ni bukan semua pandai, alim, tahu segala-gala doa. Bukan dia tahu semua. Kita ni nak komplain orang-orang yang tak tahu, yang jahil macam ni. Faham tak? Daripada duduk sembang, orang mati dalam, duduk di luar sembang, isap rokok, gudang garam.
Daripada buat benda macam tu, baik baca Fatihah. Betul tak? Tak buang masa. Ada juga berzikir di mulut. Nampak tak ni? Kadang-kadang kita ni payah sangat kan. Benda senang mudah. Kamu bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Allahumma ajurni fi musibati. Bacalah kamu. Janganlah kamu memaksa orang lain ikut cara kamu. Dia pun tak hafal doa tu. Nampak tak? Dia pun nak baca Fatihah, baca Fatihah lah. Saya sendiri Fatihah pun baca, doa yang kamu baca tu aku baca juga. Sama je. Okey. Jadi banyak orang duk komplain. Satu, benda tak bid'ah pun. Baca Fatihah ni bid'ah dah? Tak. Fatihah ni ummul Quran. Syifa min kulli da', penyembuh bagi segala penyakit. Banyak tentu hadis dia. Fadilat kelebihan Fatihah ni cukup banyak. Dalam kisah yang masyhur, Fatihah ni kisah yang paling masyhur. Hadis yang sahih. Ni paling sahih lah hadis ni. Abdullah bin Mas'ud. Silap, bukan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya, betul. Abdullah bin Mas'ud ataupun seorang lagi, Abu Musa Al-Asy'ari. Saya confuse tak pasti. Saya sebut dua-dua lah senang. Takut tuan-tuan yang pandai-pandai alim-alim ni pula kata silap kot Ustaz. Orang lain kot. Tak apa. Saya sebut dua-dua senang. Antara dua. Tanya tuan-tuan takut tak jawab. Kan? Tuan-tuan pun tak ingat siapa dia kan? Baik saya bagi dua. Di antara dua. Antara Abu Musa Al-Asy'ari dengan seorang lagi Abdullah bin Mas'ud. Tapi saya berat kata Abu Musa Al-Asy'ari lah. Dari riwayat itu. Abu Musa Al-Asy'ari ni dia berjalan sampai kat tengah jalan. Tiba-tiba depa ni nak makan, lapar, dahaga. Semualah. Jadi depa singgah kat satu kampung. Kampung ni ada satu kampung ni diduduki oleh satu kabilah. Kabilah ni kabilah yang tak mesra tetamu lah. Tak mesra tetamu. Siapa yang main kampung mereka pun mereka tak layan. Mereka jenis tak layan sangat tamu-tamu ni. Ni action, sombong, bongkak, semua ada lah. Mereka pergi masuk, kemudian mereka nak minta makanan sikit. Dia kata, tuan, ada tak makanan apa-apa? Kami ni datang daripada Madinah, kami singgah di kampung ni, kami lapar semua dahaga. Ada tak makanan apa-apa? Tiba-tiba dia kata, tak ada. Kami tak ada makanan apa-apa. Carilah tempat lain. Kat kampung sebelah tu ada, pergi sana. Tak payah main kat kampung kami ni. Kami pun susah, dia kata. Pula dah. Kan? Orang minta makanan tak disambut. Depa ni pun pasrah lah. Pasrah lah. Lapar pun lapar lah, nak kata apa. Dah depa tak mau terima, tak mau jamu makan kan. Dah minta lah. Nak cari kedai, tak ada kedai. Kalau dia ada kedai makan, tak apa orang. Dulu tak ada kedai makan. Depa pun beredar. Depa duduklah di luar pada sempadan kampung tu. Tiba-tiba tak lama lepas tu, beberapa jam atau beberapa hari lepas tu, datang wakil daripada kampung kabilah yang sama, yang tolak mereka ni daripada duduk di kampung tu, makan minum di kampung tu. Depa datang. Tiba-tiba datang. Dia kata, hal minkum min raqin? Hal minkum raqun? Ada tak di antara kamu daripada golongan orang yang boleh baca doa? Raqin ni ruqyah lah, yang boleh tolong jampi-jampi sikit. Laki ni mai dalam hati sahabat-sahabat ni kata, jangan duk layan, biar pergi mampuih dia bah. Kan? Itulah kan. Kita rasa nak balas balik lah, sebab hari tu action sangat. Hari ni tiba-tiba mai pula. Hal minkum min raqin? Ada di antara kamu yang boleh jampi-jampi berubat? Itu sahabat Nabi ni ramai, adalah 15-20 orang itulah sahabat Nabi. Pakai dok tolak sama sendirilah. Hang lah pi, aku tak tahu nak baca apa. Semua pakai tak tahu nak baca apa. Semua tak mahir belaka, tak pandai. Last sekali tengok-tengok yang paling pandai, yang paling cerdik, yang paling alim lah di kalangan sahabat Nabi, yang paling rapat orang kanan Nabi tu, Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ni, Nabi sebut dia ni suaranya sedap. Sedapnya seperti mizmar Ali Daud, seperti seruling Nabi Daud AS. Suara dia sedap. Dia hafal Quran. Lalu dia kata Abu Musa, kamu nak pergi. Kenapa, apa yang jadi? Dia kata ketua kami. Dia kata fa in apa disebut ni? Fa inna raisana ataupun fa inna apa disebut? Lupa dah lafaz dia. Fa in matbubun. Dia kata ketua kami ni tengah sakit. Matbub ni maksud dia apa? Maksudnya mashur, kena sihir.
Ada yang kata kena sengat dalam riwayat sebut. Dia kata ketua kami kena sihir, kena sengat dengan binatang. Oh, tu yang kamu tanya tu, siapa boleh berubat tu? Boleh tak siapa-siapa tu pergi baca doa ke apa ke? Kami tak tahu nak buat apa. Tu ketua Zaim tu, ketua kami, Zaim mana Makbub. Ketua kami ni sakit, tengah sakit tenat. Kami tak tahu nak buat apa. Tu kami datang ni, kan? Tu yang sahabat yang sebut di kalangan mereka tu, lantak piah. Biar mati dia pada muka. Tadi kan. Tapi sahabat ni hati dia elok kan. Abu Musa al-Asy'ari ni orang yang baik daripada Yaman. Daripada Yaman. Dia asal orang Yaman. Nabi kata al-imanu yamanin. Iman ini milik orang Yaman. Sebab hati dia pun ni lembut. Dia kata tak apalah, akulah pergi. Hampa tunggu sini, aku pergi. Dia pun pergi jumpa yang kena sakit tadi, yang kena sengat tadi. Pergi, apa yang dia buat? Dia baca Fatihah. Tu je. Baca Fatihah. Hatta kita ada sakit apa-apa, ini mujarab lah yang ulama amalkan. Kalau kita rasa sakit apa-apa, sakit pinggang, kena sihir, amalkan 41 kali Fatihah. 41 kali. Cuba try buat. Memang jadi. Tuan-tuan, sebelum nak baca 41 tu kali surah Fatihah ni, tuan-tuan niat dari hati. Apa yang tuan-tuan sakit, apa yang tuan-tuan menjadi pada tubuh badan kita yang tak sembuh-sembuh lagi ni, tak ada jalan lain, Fatihah aja. Baca dia sebanyak 41 kali, sekali majlis, sekali duduk. Maksud habiskan waktu tu juga. Habis 41 kali tu. Dengan qasad, dengan niat syifa dan menyembuhkan penyakit. Itu. Dan insya-Allah dengan izin Allah syifa, menyembuh 41 kali. Pasal 41 adalah mujarab lah. Ulama letak bilangan tu ada sebab tu 41 tu. Nampak tak? Memang jadi 41 kali. Dia baca, sembuh. Orang Tara panggil macam kutih tak buang lah. Tak ada apa. Tiba-tiba dah ketua dia ni seronok lah. Baca je, sebut dia sembuh. Baca Fatihah je. Dia baginya sampai dekat 200 ekor kambing. Hadiah dia atas ruqyah tu, atas merubat orang tu. Tapi Abu Musa al-Asy'ari ni, dia macam ragu-ragu nak ambil. Dia macam orang kata apa? Was-was. Nak ambil tu was-was, takut. Takut ni aku makan benda haram ke? Aku merubat orang tiba-tiba ambil duit pula, takut. Tak biasa dapat duit, merubat orang dengan ayat Quran dapat duit. Dapat apa? Dapat kambing. Last sekali depa balik jumpa Rasulullah. Balik jumpa Rasul. Mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah. Depa ceritalah, aku ni pergi kat kampung tu, depa suruh aku berubat, aku pun baca Fatihah. Nabi tanya dia, apa yang kamu baca tu sampai sembuh ketua tu? Kemudian dia kata, aku baca Fatihah ya Rasulullah. Macam mana kamu boleh tahu? Aku baca je, aku tak tahu. Maksudnya Fatihah ni dibaca walaupun tak tahu fadilat apa-apa, tapi dapat tak fadilat, kelebihan? Dapat. Yang kedua, Abu Musa al-Asy'ari ni, dia baca Fatihah, dia tak tahu pun kelebihan Fatihah tu, fungsi Fatihah tu, kegunaan dia tak tahu. Kemudian dia pergi baca dekat orang tu yang sakit tu, tiba-tiba jadi mujarab. Nabi ada suruh apa-apa tak sebelum tu? Tak ada. Nabi tak habaq apa-apa pun. Nabi tak habaq Fatihah ni menyembuh, tak ada. Dia sendiri yang reka. Faham tak ni? Jadi saya nak tanya, di mana bid'ah ni? Faham tak ni? Bila dia mengadu kat Nabi pula, Nabi ikrar. Ikrar ni apa? Nabi setuju. Nabi tak kata salah. Nabi tak kata hang ni bid'ah ni, baca Fatihah ni, berubah orang. Tak, Nabi tak kata macam tu. Faham tak? Bahkan Nabi sendiri sebut, apa-apa doa untuk ruqyah orang kita boleh guna selagi mana tidak mengandungi benda-benda yang syirik. Apa-apa ruqyah, bacalah apa pun. Yang penting tak ada mengandungi makna-makna yang syirik. Minta tolong pada setan, minta tolong pada jin, boleh mereka. Harus. Disebutlah hadis Nabi SAW. Jadi maksudnya Fatihah ni ruqyah orang pun boleh guna. Dengar orang meninggal baca pun boleh guna. Faham tak ni? Kita tahu tak fadilat? Tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang kita tahu, dia umul Quran, umul kitab. Nampak tak? Banyak fadilat, banyak kelebihan. Kerana itulah orang Melayu kita baca. Mai orang kemudian duk bid'ah. Tak habis-habis bid'ah ke orang. Nampak tak? Nabi pun tak kata kat Abu Musa al-Asy'ari, dia kata hang bid'ah ni. Tak, Nabi tak kata macam tu. Nabi ikrar di atas perbuatan dia. Nampak tak? Maksudnya apa kata ulama?
Kalau kita baca ayat Quran, baca zikir, dan zikir itu berada di bawah umum perintah Allah Ta'ala, boleh belaka, harus. Selawat atau tak nak selawat, selawat tafrijiyah ke, baik selawat fatih ke, baik selawat masyishiyah ke, selawat nariyah ke, selawat tajiyah ke, selawat munjiyah ke, semua boleh belaka. Apa jua selawat berada di bawah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua jenis selawat duduk bawah perintah Allah yang sama untuk berbanyakkan selawat. Bentuk selawat tu terpulanglah masing-masing. Faham tak ni? Bahkan Nabi sendiri pun tidak mengkhususkan kita baca satu-satu jenis selawat dan tak boleh selawat selain daripada yang tu. Tak ada. Mana ada Nabi habaq macam tu? Memang Nabi ada ajak satu selawat, kita panggil selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita baca waktu tahiyat akhir tu, kan? Itu selawat Nabi, betul. Tapi Nabi kata selawat ni saja ke boleh, selawat lain tak boleh? Siapa yang kata macam tu? Bawa main kat saya. Mana sabdaan Nabi yang Nabi tak boleh, tak membenarkan kita selawat selain daripada sirah Ibrahimiyah? Tak ada. Faham tak ni? Ada orang main kemudian ustaz pula tu PhD pula main kat saya. Dia kata ustaz tak nampak ke selawat tafrijiyah yang orang duk selawat tu ada mengandungi syirik. La haula la quwwata illa billah. Tuan-tuan ni semua syirik belaka dah selawat tafrijiyah ni. Nampak tak? Tuan guru almarhum Datuk Dr. Haruddin dalam pengajian ruqyah dia, salah satu dua selawat yang memang wajib dibaca setiap kali merawat orang, salah satu selawat tu selawat apa? Selawat tib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat apa? Tib. Ada orang buat lagu macam-macam. Tuan-tuan pun hafal. Sebagian tuan-tuan mungkin dah hafal selawat ni. Selawat yang bila kita baca pada tubuh badan, kita duk sakit apa-apa baca. Berkat selawat tu jadi syifa penyembuh. Mai orang pula kemudian syirik. Kita sudah mensyirikkan orang yang sudah amalkan dan menjadi. Tuan guru Datuk Dr. Haruddin, dia ulama cokian kampung ke? Takkan dia nak amalkan satu amalan, satu zikir yang boleh rosakkan akidah? Pelik ni. Nombor dua selawat apa? Tafrijiyah. Tafrijiyah ni biasa kita selawat untuk merungkaikan benda yang sulit. Misal contohlah, kadang-kadang kita berubat, kita tak tahu nak buat dah. Tak tahu nak buat ni apa. Baca macam-macam dah. Macam-macam ayat nak halau jin sihir dalam badan ni. Macam-macam. Maka kita tak ada ilham dah nak buat. Apa lagi aku nak baca ni? Nak bagi dia sakit, bagi dia keluar. Nak paksa dia keluar. Caranya dah selawat tafrijiyah. Waktu sulit, payah, waktu itulah kita akan dapat ilham. Kadang-kadang selawat tafrijiyah tu akan keluarkan jin tu diri. Faham tak tuan-tuan? Maksudnya apa benda lah kita ni sikit-sikit nak bid'ah, ada makna syirik. Dia main kita kata macam tu. Saya nak sebut ni apa? Tak semua bila kita sebut pasal Fatihah dan sebagainya selawat, itu tak namanya bid'ah. Itu kalaulah direka ataupun dibuat, maka dia berada di bawah apa? Bid'atun mahmudah. Memang Nabi tak buat, tapi bid'atun mahmudah yang dipuji oleh syarak, dibenarkan oleh syarak. Lepas sembahyang ada orang kata, orang yang sama jadi juga, lepas sembahyang dia kata ada orang sikit-sikit baca Fatihah. Dia kata mana ada lepas sembahyang Nabi suruh baca Fatihah? Betul ke kata Nabi tak ada? Betul ke Nabi kata tak ada? Betul ke lepas sembahyang Nabi suruh baca zikir tadi je, zikir Fatihah tak ada lepas sembahyang? Kadang-kadang mereka tulis kat depan ni, ana zikir daripada Nabi lepas sembahyang. Fatihah tak ada. Bila dibaca dalam kitab-kitab hadis, ada satu hadis dalam kitab saya ni, kitab Al-Qirtas. Hadis ni walaupun dhaif, tapi boleh dipakai dalam bab fadailul a'mal. Dengar hadis ni, tuan-tuan jangan tinggal ni. Ni amalan malam ni untuk tuan-tuan. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi dalam tafsir dia, tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Dan hadis ni diriwayatkan juga dalam kitab Baihaqi, kitab At-Tabrani, riwayat yang pelbagai. Sebahagian ulama kata hadis yang hasan, ada yang kata hadis yang dhaif. Khilaf ulama terhadap kedudukan hadis ni. Tapi tak ada yang kata hadis yang palsu, tidak ada.
Baik, dalam hadis ni riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni dengar ni, lepas sembahyang jangan tinggal hak ni. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, Nabi kata inna fatihatal kitab, nombor 1 Nabi kata sesungguhnya fatihatal kitab. Fatihah kitab tu apa? Surah Fatihah tadi lah. Okey. Nombor 2 wa ayatul kursi, ayat kursi. Kan lepas sembahyang sunat baca ayat kursi. Tu kita jangan duk kata ini zikir lepas sembahyang ni rekaan tok guru kita dulu. Bukan reka, ada sandaran dia. Ada hadis dia. Wa ayataini min Ali Imran, 2 ayat daripada surah Ali Imran. Apa dia? Bermula pada ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian ayat lepas tu pula innad dina 'indallahil islam. Takat tu cukup dah. Nabi kata sampai mula dekat tu. Nak sambung boleh juga wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sampai hujung. Nak baca sampai dekat tu pun kalau rajin tak apa bacalah. Kalau tak rajin sampai innad dina 'indallahil islam. Maksudnya ayat lepas tu syahidallah sampai innad dina 'indallahil islam. 2 ayat ni dalam surah apa? Ali Imran. Nabi kata pertama Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat surah Ali Imran. Syahidallah tu ayat berapa saya tak ingat dah. Nanti tuan-tuan buka lah surah Ali Imran lah. Saya pun tak ada nak cari. Baik, 2. Baik, 3 lah tu, semua 3. Kemudian Nabi kata baca pula qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. 4 tu saja lepas sembahyang. Nabi kata dalam hadis ni, Nabi sebut kalau kita baca yang tu, Nabi kata semua tadi 4 ayat tadi, Nabi kata mu'alliqatun ma bainahunna wa bainallahi hijab. 4 ayat tadi digantung oleh Allah Ta'ala di satu tempat, dan di antara ayat tadi dengan Allah Ta'ala ni ada hijab. Mu'allaqat, tergantung di satu tempat, kemudian di antara ayat tu dengan Allah ada hijab. Okey, bila ada hijab, 4 ayat ni bercakap dengan Allah. Ni dalilnya. 4 ayat ni bercakap dengan Allah, sebut kat Allah Ta'ala. Semua ayat Quran ni boleh bercakap, tangan kita boleh bercakap, semua boleh bercakap, sembahyang tu boleh bercakap. Baik, dia kata apa? Ya Rabbi, wahai Tuhan, tuhbituna ila ardika wa ila man ya'sika. Kemudian dia kata ya Allah, kami ni digantung dekat arasy. Digantung di mana? Di arasy. Ya Allah, kamu gantung kami ni di arasy ni. Ayat 4 ayat kami ni kamu gantung kami ni. Kamu nak turunkan kami ni, campurkan kami ni ke bumi kepada orang yang maksiat pada kamu ke ya Allah? Macam tu. Kami tak mau turun ke bumi, kami nak duduk kat arasy ni. Kamu tak nak turun ke bumi ni. 4 ayat ni. Jadi tak nak turun ke bumi. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Qala Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala kata apa? Bi halaftu, aku bersumpah dengan diri aku, kata Allah. Wahai 4 ayat ni, wahai Fatihah, wahai ayat kursi, wahai 2 ayat surah Ali Imran, wahai ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', dengan diri aku bersumpah, la yaqra'ukunna, tak ada siapa pun di antara manusia yang baca kamu semua. 4 ayat ni. Ahadun min ibadi dubura kulli salatin. Sebut ni. Nabi kata apa? Tak ada seorang pun di kalangan manusia, hamba-hamba aku yang beribadah pada aku, yang baca ayat ni lepas daripada sembahyang. Lepas sembahyang jangan tinggal. Inilah ayat pelindung paling tinggi sekali. Dubura kulli salatin, lepas sembahyang, illa ja'altu, nombor 1, ada 5 kelebihan kat sini dia sebut.
Baca 4 ayat ni, tuan-tuan akan dapat 5. Apa dia? Nombor 1, illa ja'altul jannata mathwah ala ma kana minhu. Aku akan jadikan syurga untuknya walaupun apa jua yang dia buat di atas muka bumi ni. Janji dia beriman pada Allah. Maksud kalau tuan-tuan mati lepas pada solat isyak, tuan-tuan baca 4 ayat ni, lepas isyak ni tuan-tuan mati takdir Allah, maka tempat tuan-tuan tak ada yang lain melainkan syurga. Tempat tuan-tuan confirm syurga. Ja'altul jannata alaihi mathwah. Walaupun ala ma kana alai, dia buat apa pun, buat dosa ke maksiat ke, tapi dia baca ayat ni sebelum itu, maka syurga tempat dia. Nombor 2, wala askannahu hadiratul quds. La askantuhu hadiratul quds. Apa dia? Nombor 2, aku akan masukkan dia di satu tempat di syurga ni, nama tempat itu Haziratul Qudsi, iaitu Hazirah ni maksud dia kawasan kampung yang berpagar daripada kursi yang suci bersih. Kawasan ni kamu akan hidup dengan penuh nikmat dan terjaga daripada apa-apa jua dalam syurga. Ada yang kata Haziratul Qudsi ni juga maksudnya syurga, tapi sebut sebelum tu dah syurga kan, takkan yang kedua ni syurga juga kan. Jadi Haziratul Qudsi ni tempat yang special dalam syurga. Nama tempat tu Haziratul Qudsi. Baca 4 ayat tadi. Nombor 3, la nazartu ilaihi bi'ainil maknunati kullu yawmin 70 marrah. Setiap hari dia baca 4 ayat ni, lepas dia baca 4 ayat ni, aku akan melihat dia dengan pandangan yang tersembunyi, pandangan rahmat aku pada dia sebanyak 70 kali. Aku akan pandang dia dengan rahmatku 70 kali. Nazartu al-maknunah. Nampak tak? Apa pandangan Allah Ta'ala ni? Pandangan dia ni lah yang menjaga kita ni semua. Pandangan Allah Ta'ala ni maksudnya hirasah wa inayah, penjagaan, dan Allah ambil berat kat kita. Siapa-siapa yang nak main sihir kat kita pun tak boleh dekat. Yang nak ganggu kita pun tak boleh. Jadi macam Imam Ahmad bin Hanbal tadi, macam Sayyidina Umar tadi, maksumun, dijaga oleh Allah. Nampak tak? Kemudian yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wala qadaitu. Ini 4, bukan 5 semua, 4 je. Wala qadaitu, aku akan tunaikan. Aku akan tunaikan bagi dia kullu yaumin, setiap hari, 70 hajatan, 70 jenis hajat. Kalau tuan-tuan ada hajat, doa tu yang kita lepas pada zikir lepas semayang, kita doa, betul tak? Sebab setiap kali lepas baca 4 ayat ni, Allah akan tunaikan apa jua hajat kita sebanyak 70 jenis hajat. Nampak tak? Adnaha, yang sekurang-kurang hajat tu, sekurang-kurangnya al-maghfirah, aku bagi pengampunan. Kalau tuan-tuan minta hajat dengan Allah 70, tak ada sampai 70 pun. Doa pun tak banyak, pendek pun. Nampak tak? Mana sampai 70. Jadi jenis balok belaka doa. Faham tak ni? Tak sampai 70, confirm semua dapat. Faham tak ni? Aku akan tunaikan hajat dia selepas dia baca 4 ayat ini sebanyak 70 hajat, sekurang-kurangnya maghfirah, pengampunan. Jelas tuan-tuan? Jelas? Ni dalil dia. Dalil dia. Tak mana yang kata Fatihah tak boleh dibaca lepas sembahyang. Nabi tak suruh baca lepas sembahyang. Siapa yang kata? Ni hadisnya. Kita kata tak ada dalil, tak ada hadis. Hang tak jumpa kot. Tiba-tiba hang kata tak ada. Nampak tuan-tuan muslimin dan muslimat? Dah lewat dah masa. Tuan-tuan nak baca surah Al-Kahfi pula dah. Surah Al-Mulk pula lepas Isyak ni. Jadi saya rasa cukup dekat itu sahaja tentang makna bid'ah tu sendiri. Bid'ah, Imam Syafi'i kata apa? Iaitu 2, mahmudah wa mazmumah. Kalau berlawan dengan sunnah, maka mazmumah. Tak berlawan dengan sunnah, mahmudah. Yang kamu nak komplain, marah tu pasal apa? Semua yang kita buat ni, yang kita buat amal ni, kalau kita cari dalil, jumpa dah? Ada dah? Ada dalil dia. Pasti ada jumpa. Tuan-tuan kalau ada masalah, apa habang kat saya, Ustaz, ni ada berkata tak ada dalil. Ustaz tahu tak dalil dah? Habang mai saya. Pasti ada. Bahkan ada kitab-kitab para ulama yang bawa mai dalil yang cukup banyak tentang amalan-amalan ni. Baiklah. Jadi jangan duk kata amalan tok nenek kita, tok guru kita, ulama-ulama dulu, amalan yang bid'ah, tidak ada asal daripada agama. Kadang-kadang tu bukan bid'ah, kita saja yang tak jumpa dalilnya. Kita yang tak amalkan. Jadi setakat itu saja insya-Allah pada malam ini. Saya minta maaf, saya dah jamak lah.
Jadi saya dah sembahyang dah. Jadi saya nak turun balik ke. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu dan masa yang lain. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Nak tanya? Sekali lagi tak buka soalan orang marah pula. Yang ketiga, satu nak habis 6 ni bila nak habis tak tahu? Kan satu kan. Baik. Baik, tak ada soalan dah. Tak apa. InsyaAllah kita tutup kita dengan selawat kepada Nabi SAW sebanyak 3 kali insyaAllah. Selawat tafrijiyah insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhannu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'anu min lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.